Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat kembali semula ke channel Abang. Terima kasih sangat-sangat sudah dengarkan cerita yang Abang nak sampaikan hari ini. Dan hari ini Abang nak sampaikan cerita sambungan daripada 2 hari yang lepas tentang mayat hidup. Pengalaman seorang doktor bersama kawan-kawannya dan namanya adalah Dr. Cheng. Berlaku pada tahun 1995, cuma Abang tak boleh nak bagi tahu di mana lokasinya secara tepat. Ceritanya, jadi sebelum abang melanjut kepada cerita yang seterusnya yang agak panjang rasanya, jadi marilah kita sama-sama berdoa kepada Allah Ta'ala, moga kita dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki, diberikan kesihatan yang baik, dipermudahkan segala urusan kita dunia dan di akhirat, dan diberikan kebahagiaan dunia dan di akhirat untuk mak ayah kita juga. Amin ya rabbal alamin. Jadi tanpa membuang masa, kita teruskan dengan cerita pengalaman Dr. Cheng bahagian yang pertama. Selepas Dr. Cheng dan kawan-kawan dia ni kena dengki dekat dalam bilik mayat dan menjadikan benda tu trauma untuk Dr. Cheng, Dr. Cheng pun baliklah ke rumah. Sepanjang perjalanan dalam kereta, doktor ingat dekat kepala dia ni mayat yang berwarna merah tadi. Lepas tu dengan mata yang bergolek-golek. Inilah dia kata pengalaman kali pertama dia nampak mayat yang tergolek-golek matanya, walaupun memang dah disahkan mati. Dan mayat ni adalah mati bunuh diri seorang lelaki. Tapi abang tak boleh nak beritahu lokasi, tarikh secara tepat ataupun lelaki perempuan, abang tak boleh nak beritahu, takut sensitif. Jadi sepanjang dalam perjalanan kereta tu, Dr. Cheng terfikir-fikir ni, kenapalah jadi macam ni dia kata. Dan dia ada azam, esok pagi walaupun dia tak bertugas, dia nak tetap datang dekat bilik forensik sebab dia nak tengok apa yang berlaku. Dr. Cheng yakin akan berlaku sesuatu yang sangat menakutkan sebab selama dia bertugas dekat hospital tak pernah dia jumpa mayat yang macam ni. Jadi bila dia sampai dekat rumah, malam lah waktu tu, dia kata masuk dalam rumah dia, anak-anak dah tidur. Tapi bini dia mengadu badan Dr. Cheng ni bau busuk, bau mayat. Sebenarnya Dr. Cheng tak nak percaya tentang hantu. Sebabnya dia kata sebagai seorang doktor, dia tak boleh percaya sesuatu tanpa bukti yang jelas. Tapi sebelum ni, memang dia sebelum balik rumah, dia dah siap mandi, dah siap salin baju. Semua baju-baju, maksudnya dengan kata lain, dia keluar daripada bilik mayat tu dalam keadaan yang wangi bersih lah. Sebab dia tak buat postmortem pun, dia setakat masuk bilik mayat ni, memang dia yakin badan dia bersih. Tapi dia pelik kenapa bini dia bau, badan dia bau busuk macam bangkai. Jadi dia pun pergilah masuk bilik air, sentallah badan dia daripada ujung rambut sampai ujung kaki sebab nak hilangkan bau tu. Tapi selepas habis mandi beberapa round, akhirnya dia pun keluar daripada bilik mandi. Tanyalah dengan bini dia, saya ada lagi tak bau busuk tu? Bini dia cakap dah tak ada bau busuk tu. Cuma dia kata bau busuk tu ada, tapi bukan dekat badan Dr. Cheng. Dia ada dekat tingkap, dekat kawasan tingkap. Waktu tu bini dia tak tahu tau yang Dr. Cheng ni sebenarnya baru balik daripada bilik mayat, dia kata. Sebab waktu tu memang Dr. Cheng tak bertugas dekat bilik mayat, dia bertugas dekat kawasan lain. Kalau tak silap abang, mungkin kawasan wad kecemasan kot, lebih kurang macam tu lah. Jadi bini dia cakap, kejut biasalah kalau cerita seram ni ada gangguan-gangguan pelik sikit. Jadi benda tu dekat dengan tingkap, bau busuk tu. Jadi Dr. Cheng tu nak pastikan apa yang bini dia cakap ni betul ke tidak. Dia pun pergilah ke arah tingkap tu. Memang ada bau, dia kata. Macam bau bangkai busuk, dia kata. Dia pun rasa macam tak senang hati juga. Dah pula dalam bilik ini memang aircon. Jadi bau busuk tu memang, yelah, berpusing-pusing lah dalam bilik tu. Bau busuk tu tak keluar daripada bilik tu kan. Jadi nak buat macam mana dah, biarlah. Sebab bau busuk tu tidaklah berbau sangat, cumanya ada bau-bau menyengat-nyengat sikit. Jadi sebaik dalam bilik tu dia ada sediakan satu pewangi spray pewangi. Dia spray lah dalam bilik tu bagi wangi. Jadi hilanglah sedikit bau busuk tu. Dan diorang pun laki bini tidur.
Waktu tu Dr. Cheng masih lagi terfikir-fikir tentang mata yang bergerak-gerak tadi. Sebab memang dia tak pernah jumpa. Dia nak cerita kat bini dia, tapi dia takut bini dia pula marah kat dia. Sebab bini dia ni memang bukan seorang yang berani. Tengah-tengah dia nak tidur, tiba-tiba dia dengar bunyi orang lelaki mengerang di sebalik langsir. Bunyinya macam macam itulah lebih kurang. Abang bayangkan aja, Dr. Cheng tak beritahu kat abang. Jadi dia kata ada bunyi mengerang. Waktu tu dia betul-betul macam nak tertidur. Jadi dia terbangun. Dia kata dia waktu tu dia terbangun, dia rasa takut. Dia kata dia tak pernah jadi macam ni. Jadi dia pula dengar bunyi tu di sebalik langsir tau. Tempat bau yang busuk tadi. Jadi dia beranikan diri. Dia pergilah selak langsir tu. Memang tak ada apa-apa. Cumanya dia kata yang menyeramkan sikit adalah bilik tu gelap. Yang ada pun lampu kecil lah daripada jam, dia kata. Dan dia rasa macam dia ni berangan ke terdengar-dengar ke. Kadang-kadang kan kita terdengar-dengar pun benda tu akan betul-betul wujud macam betul-betul mengikut kita kan. Jadi dia pun sambung lah nak baring, nak tidur balik. Baru dia nak lelap, kali ni dia dengar sekali lagi bunyi tu. Dan bunyi tu betul-betul balik langsir. Macam tu. Ya Allah ya Tuhanku, kalau abang tak jadi doktor pun tak apalah. Jadi Dr. Cheng bangun sekali lagi. Dia nak pastikan adakah bunyi tu memang betul-betul bunyi ataupun dia berhayal. Dan dia duduk dekat katil dia. Dia duduk lebih kurang dalam 10 minit. Dalam keadaan bilik yang gelap. Dan mata dia memang terus memandang tepat daripada mana datangnya bunyi itu. Tapi sepanjang dia tunggu 10 minit tu, bunyi itu tak ada. Jadi dengan kata lain, Dr. Cheng cakap, benda ni mungkin imajinasi dia je. Bukanlah benda yang betul-betul yang benda tu datang. Abang nak tercakap, benda tu datang. Dia kata imajinasi je lah, dia kata. Jadi dia pun dalam imajinasi, dia kata dia takut juga, dia kata. Sebab waktu tu banyaklah dia terdengar cerita-cerita daripada kawan-kawan Melayu dia. Kalau ada mayat yang mati dalam keadaan tak wajar, macam tu, bunuh diri pula tu. Jadi dia kata kadang-kadang rohnya datang nak memberitahu sesuatu ataupun datang nak bagi warning ke apa. Jadi dia kata dia dah teringat dah macam tu, dia pun selubunglah kepala dia daripada kaki kepala dia dengan selimut tebal. Mesti baik aircon, dia kata. Selimut tebal dia selubung sampai kepala. Waktu dia nak tidur je, kat sinilah Dr. Cheng betul-betul rasa terkejut macam nak pingsan. Sebabnya waktu dia betul-betul rasa nak tidur, kaki dia ditarik oleh sesuatu sampaikan badan dia ke bawah. Dia kata tertarik ke bawah. Waktu tu dia meloncat daripada katil, berdiri kat sebelah katil. Benda pertama yang dia cari adalah suis lampu. Diterangkan bilik dia. Dia periksa sekitar bilik dia. Dia kata bilik dia tak berapa besar. Dia kata dia perhati ke sekitar bilik. Ada tak benda tu? Apa-apa yang menyebabkan kaki dia kena tarik? Dia kata kalau setakat kaki dia kena pegang, dia boleh tahan lagi. Tapi kalau dah kaki dia kena tarik, dia rasa macam benda ni bukan main-main. Ini adalah sesuatu yang sangat jahat. Jadi dia pun kejutkan bini dia untuk pastikan bini dia dalam keadaan yang baik. Dan bini dia terjaga. Bini dia pun tanyalah kenapa tak tidur, kenapa buka lampu. Dia kata dia tak boleh tidur. Lepas tu bini dia pun tak ada banyak soal, bini dia terus tidur. Jadi sepanjang malam tu Dr. Cheng tidur buka lampu. Buka lampu. Lampu dia biar nyala, mujur aircon, dia kata taklah panas sangat. Waktu dia tengah tidur ni lah dia mengalami satu peristiwa yang sangat menakutkan. Dia mimpi yang dia berada dekat dalam bilik mayat. Pada waktu tu dia nampak mayat tu duduk dan pandang ke arah dia dalam keadaan muka yang marah dan matanya yang besar warna merah. Waktu tu Dr. Cheng tak boleh nak buat apa. Dia yakin yang dia nampak tu hanyalah ada dalam mimpi, bukanlah dalam alam realiti. Tapi dia tak tahu macam mana nak tamatkan mimpi tu. Dia tak tahu macam mana. Yang dia nampak adalah mayat tu masih lagi lengkap berpakaian, duduk di atas stretcher
dan memandang ke arah dia dengan muka yang marah. Tiba-tiba dia kata sepanjang malam tu dia tak tahu nak cakap apa, dia hanya pandang mayat tu pandang dia. Dan tiba-tiba dia nampak mayat tu cuba untuk turun daripada stretcher. Dan waktu itulah dia terjaga daripada mimpi dan dia sedar satu badan dia basah. Dan bau busuk yang ada, yang datang pada yang tadinya ada, dah tak ada lagi dah bau busuk. Tapi pada waktu tu Dr. Cheng betul-betul bertekad, besok pagi walaupun dia cuti, dia tetap nak datang dekat ward forensik tadi sebab dia nak tengok proses postmortem. Sebab dia yakin mayat tu bukan mayat yang biasa. Dan pada waktu Dr. Cheng tu jaga adalah pada pukul 4 pagi. Dan Dr. Cheng teruslah bersihkan diri, dia terus ambil buku dan dia baca. Sebab dia kata dia dah tak boleh tidur pada waktu tu lagi, dah tak boleh tidur. Dia biarkan bini dia tidur dan dia sambung membaca sampailah ke siang. Tapi dia terfikir-fikir, siapakah mayat ni? Kenapa keadaannya menakutkan? Bahagian yang kedua ni sebenarnya bukanlah pengalaman Dr. Cheng, tapi pengalaman kawan-kawan Dr. Cheng di kawasan unit forensik. Diorang ceritakan semula kepada Dr. Cheng apa yang berlaku malam tu selepas Dr. Cheng balik. Okey. Jadi malam tu selepas Dr. Cheng balik, diorang ni semua dalam keadaan yang tak berapa nak berani sangat. Sebab dah tengok mata mayat tu bergolek-golek macam tu. Diorang pun duduklah dekat dalam ofis yang bersebelahan dengan bilik mayat. Diorang tak berani nak buat apa-apa. Tiba-tiba datang seorang kawan lama yang memang selalu sebelum ni bertugas dekat bilik mayat. Nama dia Fiz, F-I-Z-Z. Fiz datang. Fiz ni sebenarnya bertugas dekat ward kecemasan. Tapi dia kata pada malam tu memang tak banyaklah pesakit. Jadi dia pun dalam keadaan yang ngantuk-ngantuk, memang tak segar lah. Dia pun pergilah melawat kawan-kawan dia dekat belakang, dekat dalam bilik mayat, dekat kawasan ofis. Jadi bila sampai dekat bilik mayat tu, yang 3 orang tadi rasa lega. Asyik baik ada orang datang, dia kata. Sepanjang malam dia orang berdoa kalau boleh adalah mayat yang datang masuk, dia kata. Sebab bila mayat datang masuk, keadaan agak jadi meriah sikit lah, dia kata, kuranglah takut yang dia orang ni bercerita pada Dr. Cheng ni. Jadi bila Fiz datang ni, yang 3-3 ni galak cerita. Kau nak tahu begini-begini, mata bergolek, kulit warna merah. Lepas tu tong-tong simpan barang-barang kotor hospital semua tercampak-campak. Ceritalah. Yang Fiz ni pula, dia ni jenis yang budak muda. Dia macam nak tahu sangat tau. Jadi dia nak tengok mayat yang mana, dia kata. Nak juga tengok mata bergolek-golek, dia kata. Tapi kawan-kawan yang 3 ni cakap tak payahlah, biarlah dia. Diorang yakin yang mayat bunuh diri ni adalah mayat seorang bomoh ataupun seorang pengamal ilmu salah lah, ilmu hitam lah, dia kata. Jadi dihalang-halang, Fiz ni tak ada, walaupun dihalang macam mana, Fiz ni tetap juga nak tengok. Dia nak tahu macam mana keadaan mayat tu. Jadi bila dah tak boleh nak ditahan-tahan, diorang yang bertiga ni biarlah Fiz pergi dalam bilik mayat. Kau nak tengok sangat kan? Pergilah. Jadi Fiz pun pergilah ke kawasan bilik mayat. Dan Fiz tolaklah pintu bilik mayat. Diorang bertiga ni dengarlah pintu bilik mayat tu terkuak. Gitulah bunyinya. Tapi dia kata bilik mayat memang diterangkan, bukan digelapkan. Dalam masa 2-3 minit selepas pintu bilik mayat tu dibuka, tiba-tiba diorang bertiga dengar Fiz menjerit, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Kalaulah kita dari yang 3 orang ni dengar menjerit macam tu, sasarlah kita ni memang berlari ni ke arah Fiz. Macam tu juga 3 orang ni bila dengar Fiz menjerit Allahu Akbar, yang ketiga-tiga ni berlari ke bilik mayat. Sebab pintu ni sebelah je. Diorang nampak Fiz tercegat dekat pintu, tak masuk dekat dalam bilik mayat. Jadi diorang pun pergilah ke arah Fiz, dekat Fiz. Punyalah diorang terkejut. Mayat tu dah duduk. Tapi dia kata mujur. Mayat tu duduk, mukanya menghadap seberang sana.
mukanya tak menghadap diorang. Pada waktu ni yang ketiga-tiga, keempat-empatnya termasuk Fiz ni berzikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, sebab tak pernah nampak benda yang macam ni. Dan tiba-tiba mayat tu turun daripada stretcher dan mula bergerak ke arah diorang. Waktu ni ketiga-tiga diorang berlari masuk dekat dalam bilik, dalam office. Waktu tu memang takut sangat. Bila diorang dah berlari masuk ke dalam bilik, baru diorang perasan Fiz ada tercegat dekat pintu. Diorang pun tiga orang ni pergi tarik Fiz, tarik baju Fiz, sampaikan bunyi pintu tu ketegong, tertutup kuat. Waktu diorang bertarik Fiz, diorang nampak mayat tu berjalan ke arah pintu dengan mukanya yang sugul. Matanya tak merah, mukanya sugul, muka sedih, berjalan ke arah pintu. Waktu tu dia kata pintu kecemasan, pintu bilik mayat tak boleh dikunci daripada luar atas sebab-sebab tertentu. Hanya boleh dikunci daripada dalam lah, lebih kurang macam tu. Jadi diorang pun masuk dekat dalam bilik office. Waktu tu muka Fiz dah pucat. Diorang bertiga bertambahlah pucat. Dan diorang kunci pintu bilik. Waktu tu diorang kata hanya yang diorang ingat adalah berzikir pada Allah Ta'ala aja, minta perlindungan. Selang beberapa minit, diorang dengar pintu bilik mayat diketuk. Seolah-olah macam ada benda nak keluar. Tak, tak macam. Waktu tu diorang hanya semangat diorang bergantung satu sama lain. Muka Fiz macam nak pengsan. Waktu tu bila keadaan dah makin muncak, bunyi ketukan tu makin kuat. Dan selepas ketukan tu tamat, bunyi orang berjalan dalam bilik mayat. Tapi mujur mayat tu tak keluar daripada bilik mayat tu sendiri. Hanya berhenti dekat pintu. Waktu tu keempat-empat diorang macam nak terkencing bila dengar orang berjalan menyeret kaki dalam bilik mayat. Fiz pada waktu tu dalam keadaan terlalu takut, keluar daripada ofis dan berlari balik ke wad kecemasan. Memang selepas kejadian ni Fiz demam lepas tu. Dan diorang bertiga bertahan dalam bilik tu dan berdoa kalau ada mayat baru yang masuk supaya diorang boleh tengok apa yang berlaku dalam bilik mayat. Dan sepanjang malam apa yang diorang dengar adalah ketukan pintu, bunyi orang berjalan sekitar bilik mayat dan bunyi orang mengerang dalam bilik mayat. Sepanjang malam sampailah dah nak subuh, diorang tak berani buka pintu bilik mayat sebab diorang tahu mayat yang masuk kali ini adalah bukan mayat sebarangan. Mayat seseorang yang mengamalkan ilmu salah dan akhirnya mati bunuh diri yang menyebabkan mayatnya berjalan. Dan Alhamdulillah semuanya berhenti apabila keadaan hospital kembali sibuk. Lebih kurang pukul 5 pagi macam tu. Mulalah orang-orang shift lain datang, tukang-tukang kemas-kemas hospital macam tukang sapu pun datang. Waktu tu keadaan kawasan depan bilik mayat kembali sibuk. Dan waktu itulah diorang baru berani nak keluar daripada bilik ofis diorang. Dan tak ada lagi bunyi orang mengerang, orang mengetuk pintu dan orang berjalan dekat dalam bilik mayat. Dan bila diorang tunggu untuk Dr. Cheng sampai, sebab diorang tahu Dr. Cheng cakap memang dia nak datang. Dan pagi tu Dr. Cheng datang awal, lebih kurang pukul 7 macam tu, pukul 6, pukul 7, dan diorang ceritakan pada Dr. Cheng apa yang berlaku. Bila tamat diorang punya shift, diorang pun balik rumah.
dan selepas tu ketiga-tiganya demam. Ceritanya akan abang sambungkan yang berlaku sewaktu postmortem yang dialami sendiri oleh Dr. Cheng. Pagi tu bila Dr. Cheng sampai dekat ward forensik, diorang bertiga yang bertugas malam tu cerita semuanya apa yang berlaku. Dan Dr. Cheng terus masuk dekat dalam bilik mayat, sebab bilik mayat waktu tu keadaan dah makin terang. Dan Dr. Cheng sendiri cek mayat tu. Memang ada nampak tanda-tanda dia berjalan. Memang nampak macam ada kesan-kesan berjalan. Jadi dengan kata lain, bertiga ni, kawan-kawan dia yang bertiga ni bukan menipu. Kawan-kawan dia bertiga bercakap benar. Tapi mata mayat tu tertutup. Cuma muka mayat tu bertukar jadi sangat sedih. Berbeza dengan apa yang Dr. Cheng mimpikan malam tu, yang muka mayat tu dalam keadaan marah. Tapi bukan Dr. Cheng yang buat postmortem pada hari itu. Postmortem pada hari itu adalah dilakukan oleh orang lain, iaitu pegawai forensik. Dan pula ada seorang doktor pemantau. Dan disebabkan kes ni adalah kes bunuh diri, jadi postmortem tu disertai dengan polis. Lebih kurang pukul 8, pukul 9 pagi, keluarga diorang dah penuh, termasuk dengan wartawan. Semua dah penuh dekat luar bilik mayat. Sebab yang wartawan nak dapatkan liputan, yang keluarga-keluarga pun nak menuntut mayat tu. Jadi postmortem pun dimulakan lebih kurang pukul 10, 9 lebih macam tu pagi. Dr. Cheng minta izin untuk ada dekat tempat kejadian sebab Dr. Cheng tahu apa yang berlaku. Yang datang pagi tu semua tak tahu apa yang berlaku, hanya Dr. Cheng saja sebab yang lain-lain semua dah balik. Waktu diorang nak belah, abang tak tahu bahagian mana, dia cakap belah je. Baru nak pisau tu nak menyentuh badan mayat, tiba-tiba dengar bunyi suara keluar daripada mulut mayat tu. Bunyi macam macam nafas dihelakan. Tapi Dr. Cheng cakap itu adalah benda biasa bagi mayat-mayat yang dah mati. Sebab dia kata adalah gas yang terkumpul kat perut lah, lebih kurang macam itulah ceritanya. Daripada sistem perubatan abang tak boleh nak beritahu sebab abang pun tak berapa nak faham sangat tulisan Dr. Cheng. Dan dia punya email tu adalah dia punya term-term dia. Jadi macam tu lah dia kata. Tapi waktu tu semua orang tak terkejut kecuali yang polis tu. Polis tu terkejut. Tapi bila diterangkan, jadi polis tu boleh terima kenyataan lah ini bunuh diri kan. Tapi keadaan bertukar bila mata pisau terbenam dekat dalam kulit mayat dan diorang semua dengar suara mayat berbunyi sakit. Kalau abang lah cocok terus mata mayat tu nak cakap sakit-sakit. Tapi doktor tak buat macam tu lah. Itu kalau abang jadi doktor lah kan terkejut. Jadi diorang ni bila dengar bunyi mayat tu sakit, agak terkejut juga terkebelakang. Yang paling terkebelakang adalah yang polis tu sebab dia muda lagi kan. Yang pegawai perubatan dengan doktor tu relax saja pandang satu sama lain. Cuma Dr. Cheng cakap dia dah agak benda ni akan terjadi. Oh maaf, motor melintas. Jadi waktu tu nak buat macam mana? Terpaksa teruskan juga. Kali ketiga mata pisau nak disentuh pada badan mayat, sekali lagi mayat tu sebut sakit. Tapi tetap juga proses tu diteruskan. Dan yang paling menakutkan, sewaktu proses postmortem tu dibuat, mayat tu banyak kali terberak. Bukan terberak aja, mayat tu muntah berak. Salah sebut. Muntah, tapi muntahnya bukan muntah makanan, tapi muntah najis. Dekat dia punya belakang punggung dia keluar najis. Walaupun keadaan jadi huru-hara sikit, proses diteruskan. Dr. Cheng yakin inilah benda-benda pelik yang berlaku. Dan mujur dia datang pada waktu tu.
Tetap juga diteruskan walaupun beberapa kali dugaan. Terpaksa doktor tu lap dulu mulut dia dengan najis yang terkeluar, dan sekali-sekala dengar bunyi nafas yang seolah-olah sakit. Pada waktu tu, family yang ada kat luar tak tahu apa yang berlaku dekat dalam. Dan proses postmortem akhirnya berjaya dilakukan sampai tamat. Dan najis-najis yang keluar daripada mulut dan juga punggung dibersih-bersihkan sebaiknya untuk mengelakkan daripada fitnah. Dan selepas tu, mayat diserahkan kepada bahagian pengurusan, iaitu pengurusan untuk orang Islam. Waktu tu Dr. Cheng tak pula ikut, dia kata. Tapi cukuplah pengalaman dia setakat ini. Yang dia tahu orang mati bunuh diri bukanlah orang-orang mati yang biasa. Tetapi orang yang mati bunuh diri mesti ada balasan di sebaliknya. Dan mayat tu selepas dimandikan, dikafankan, diserahkan kepada keluarga untuk proses pengkebumian. Terima kasih dah menonton cerita abang kali ini daripada mula sampai habis. Abang minta maaf sangat-sangat. Abang potong cerita ni, sebenarnya dia adalah satu email yang panjang. Lebih kurang 3 muka surat Dr. Cheng bagi dekat abang. Tapi abang terpaksa potong kepada 2 bahagian sebabnya ceritanya takut kalau abang sambung dengan yang 2 hari lepas, dia akan jadi terlalu panjang. Bagi siapa-siapa yang tak tahu asal muasal cerita ni, bolehlah tengok pada video yang sebelum ni. Cerita terakhir dalam video tersebut berkenaan dengan mayat hidup. Pengajaran yang baik dekat sini adalah walaupun siapa pun anda, jangan bunuh diri. Sebab dalam agama apapun, Kristian ataupun Islam ataupun apapun, bunuh diri bukanlah satu penyelesaian yang baik. Walaupun apa pun masalah yang kita alami. Jadi terima kasih sangat-sangat dah mendengarkan cerita abang kali ini penutup kepada cerita mayat hidup. Masalahnya, waktu abang nak ceritakan kisah ni, abang mandi tak tentu arah, makan tak tentu arah, asyik duk teringat aja, ya Allah. Yang utama bila dia bangun mayat, bangun, oh gila kalau abang, kalau tukar kerja, terus abang cek kerja lain lah. Tak payahlah cik kerja kat hospital. Kau yang kerja kat hospital tu memang berani lah. Memang abang selut. Terima kasih sangat-sangat menonton cerita abang kali ini. Kita jumpa 2 hari akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.